Assalamualaikum dan salam hormat. Tular di media sosial Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan 3 apabila menempa nama di peringkat kebangsaan setelah dinobatkan sebagai Johan bagi kategori Anugerah Perkhidmatan Kaunseling Terbaik. Ikuti laporan penuh dari lokasi. Terima kasih kepada Siti Hajar di Seri Pentas. Okey, sekarang saya berada di Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK Jalan 3 atau lebih dikenali sebagai Unit Pembangunan Insan dan Kerjaya UPIK UPI. Untuk makluman, Unit Kaunseling SMK Jalan 3 pernah memenangi Johan bagi amalan perkhidmatan kaunseling terbaik peringkat kebangsaan. Untuk pengetahuan semua, anugerah itu pertama kalinya diperkenalkan dan unit kaunseling SMK Jalan 3 menjadi pemenang yang pertama. Okey, sekarang jom saya bawakan apa yang menariknya dalam ini. Jom. Belakang saya merupakan sudut galeri penghargaan di mana sudut ini mempamerkan anugerah dan penghargaan yang diperolehi oleh Unit Pembangunan Insan dan Kerjaya SMK Jalan 3. So, bilik yang pertama merupakan bilik sesi kaunseling kelompok. Dalam bilik sesi kaunseling kelompok ni, sesi kelompok akan dijalankan bersama dengan pelajar lah, di mana pelajar akan datang secara berkumpulan 3 ke 5 orang. Akan menjalankan sesi kaunseling bersama dengan ketua kelompok ataupun kaunselor sekolah. Fungsi bilik ini adalah kami menyediakan beberapa alatan yang kami memberi ruang kepada pelajar untuk membuat luahan ataupun beri masa untuk diri dia sendiri. Kita panggil ini kaunseling tanpa berbicara. Maknanya daripada lukisan tu kita boleh tengok klien ni macam mana. Antaranya lukisan, tengok student kenapa dia hasilkan lukisan macam ni. Perbandingan di antara dua kaunselor ini adalah yang pertama dari segi etika kerahsiaan. Namun ini tidak bermaksud antara salah seorang daripada mereka tidak menjaganya. Hanya terdapat perbezaan di antara kedua-duanya dalam menangani etika kerahsiaan ini. Contohnya apabila kami mengutarakan soalan tentang pengalaman lalu, kaunselor satu iaitu Puan Hayati lebih bersifat terbuka untuk menceritakan pengalaman beliau kepada kami, namun menjaga kerahsiaan kliennya dengan tidak menyebut nama atau ciri-ciri spesifik identiti klien tersebut. Manakala etika kerahsiaan yang diamalkan oleh kaunselor 2 iaitu Puan Hafizah adalah lebih tertutup kerana beliau tidak menjawab soalan kami dengan lebih jelas, namun pengalaman lalu masih menjadi pengajaran buat dirinya. Baik, perbandingan yang kedua adalah kesedaran kendiri, di mana apabila kami meneliti temu bual yang telah dijalankan, kaunselor satu mengenali dirinya dengan lebih awal, iaitu dia mengetahui bahawa timbulnya minat untuk menjadi kaunselor hadir dari dalam dirinya sendiri apabila melihat kaunselor di sekolah beliau. Manakala Puan Hafizah, kaunselor 2, melakukan ujian personality dan diberitahu bahawa beliau berkelayakan untuk menjadi seorang kaunselor. Perbandingan yang ketiga adalah sifat penyayang di antara kedua-dua kaunselor ini. Kaunselor pertama iaitu Puan Hayati
terlihat sedikit tegas dan kurang menzahirkan rasa kasih sayang terhadap pelajar. Namun pelajar juga akui bahawa Puan Hayati adalah seorang yang sangat prihatin terhadap para pelajar. Manakala Puan Hafizah, kasih sayangnya terlihat jelas di raut wajah beliau dan ia membuatkan para pelajar lebih menyenangi beliau dan mudah untuk mendekati beliau. Manakala yang terakhir membekalkan maklumat. Sifat yang terakhir ini berbeza di antara kedua-duanya, iaitu yang pertama Puan Hayati lebih bersifat fakta dan juga ringkas, manakala Puan Hafizah lebih mudah untuk menghuraikan secara terperinci tentang kefahaman soalan yang diutarakan. Itu sahaja laporan daripada saya. Terima kasih. Saksikan laporan refleksi sebentar sahaja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain Aisyah binti Syari, guru pelatih di SMK Siti Ilham, dan akan memberikan refleksi daripada temu bual bersama kaunselor di SMK Jalan 3. Secara keseluruhannya, saya mendapati bahawa kaunseling ini bukanlah hanyalah pemberian nasihat semata, namun ianya adalah hubungan berbentuk dua hala antara kaunselor dan juga klien. Jadi berdasarkan temu bual, saya mendapati ciri yang perlu ada dalam diri kaunselor. Yang pertamanya adalah keupayaan untuk mendengar. Mendengar dari segi memberi layanan dan juga interaksi yang baik kepada klien agar mereka ini mengenali diri mereka sendiri. Yang keduanya adalah sifat empati dan juga memahami seperti yang ditunjukkan oleh Puan Hafizah. Beliau juga turut merasai dan juga mempelajari tentang kehidupan berdasarkan pengalaman klien. Buktinya beliau membantu klien meneroka apa yang klien alami dan juga membantu dari segi mencari solusi berdasarkan permasalahan yang dihadapi. Jadi secara umumnya seorang kaunselor perlulah mengetahui kemahiran tertentu yang perlu ada dalam diri kaunselor dan juga perlu mengaplikasikannya dalam situasi, tempat dan juga masa yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa binti Karizan 2211249. Baik, dalam tugasan kali ini, sesi temu bual bersama guru kaunseling adalah salah satu sesi yang memberi impak kepada diri saya. Lebih-lebih lagi apabila Puan Hayati menyebutkan tentang cabaran yang telah dihadapinya semasa berhadapan dengan ibu bapa pelajar. Apa yang menarik perhatian saya adalah beliau menyatakan bahawa beliau menangani situasi tersebut dalam keadaan yang tenang. Sesuai dengan apa yang telah dipelajari, kaunselor perlu mempunyai kawalan kendiri terhadap diri mereka sendiri, kemudian mereka boleh membantu pelajar secara profesional dan baik. Kesimpulannya, peranan kaunselor di dalam sekolah bukan sahaja untuk membantu pihak sekolah menangani masalah disiplin pelajar, mereka juga perlu untuk mengenal diri sendiri supaya dapat membantu pelajar dengan baik dan berkesan. Sekian, terima kasih. Nama saya Syed Ahmad Ilya Haziq bin Syed Ahmad Rizal. Jadi, sepanjang kami melaksanakan projek ini, saya mendapati bahawa ciri penerimaan tanpa syarat adalah sangat penting bagi seorang kaunselor yang berkesan. Jadi, penerimaan tanpa syarat ini bermaksud kaunselor menerima diri klien yang sebenarnya. Kaunselor perlu melayan klien sebagai seorang manusia yang bermaruah dan unik, walaupun klien itu datang dengan masalah yang negatif. Unit kaunseling SMK Jalan 3 telah perbarui namanya kepada Unit Pembangunan Insan dan Kerjaya. Mereka berjaya mengubah perspektif atau tanggapan murid terhadap bilik kaunseling. Tugasnya masih sama, tetapi murid tidak lagi berasa segan dan malu untuk hadir ke bilik kaunseling ini kerana ramai yang datang untuk membuat sesi kerjaya dan sesi kaunseling. Murid tidak lagi menganggap yang hadir ke bilik ini adalah murid yang bermasalah. Assalamualaikum, saya Siti Hajar, guru pelatih Sekolah Menengah Kebangsaan Panji. Baiklah, dapat saya rungkaikan refleksi yang pertamanya adalah tentang ciri kaunselor. Seorang kaunselor mestilah sentiasa cakna dengan perubahan semasa. Kerana apa? Kerana kaunselor itu merupakan pembekal maklumat. Sebagai contoh, pelanggan akan datang mengunjungi bilik kaunseling untuk mendapatkan maklumat, pandangan ataupun nasihat tentang maklumat kerjaya ataupun personaliti. Oleh itu, kaunselor mestilah menyampaikan maklumat yang tepat berasaskan fakta supaya dapat membantu para pelanggan sehingga mereka mampu untuk membuat pilihan dan keputusan.
Baiklah, selain itu ciri tambahan yang perlu ada pada kaunselor adalah kreatif. Kenapa? Kerana melalui ciri tersebut, kaunselor dapat membina dan membentuk sebuah bilik kaunseling yang ceria, kondusif dan selesa. Sebuah bilik yang menjalankan aktiviti ilmiah mestilah sentiasa bersih dan selesa kerana dua aspek tersebut sememangnya sangat mempengaruhi emosi seseorang, sama ada bermotivasi ataupun tidak. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Ammar bin Muhammad Yusof, 2211155. Okey, pada pendapat saya, ciri-ciri kaunselor yang berkesan yang perlu ada pada diri mereka adalah keyakinan diri yang tinggi. Hal ini kerana keyakinan diri merupakan asas kepada sesuatu tindakan, supaya apabila kita melakukan sesuatu tindakan itu, ianya adalah tepat dan matang. So jika kita mempunyai keyakinan tinggi ini, kita akan bertindak dengan tenang, matang, di samping mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dengan berkemahiran dalam bidang kaunseling. Okey, ia juga akan melancarkan proses sesi kaunseling, iaitu sesi dengan klien, sesi berkomunikasi, kerana ia akan menyebabkan klien itu akan berasa kaunselor ini boleh dipercayai, dan kliennya secara tidak langsung ia akan menjadi tarikan kepada klien untuk mendapatkan sesi kaunseling seterusnya. Sekian Buletin 4, teruskan berinformasi bersama kami.